Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang kepada semua guru, para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya, Mas Nurul Faiza binti Masnan dari ST Malawa, akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai seorang motivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah Institut Aminuddin Baki yang telah bersara pada Oktober 2019 dan merupakan mantan fellow penyelidik kanan School of Education di University of Nottingham. Sekarang beliau bergerak sangat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippets Reflect On yang bertajuk The Grand Closure. Dipersilakan Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua yang dapat bersama pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan maupun guru muda, guru novis, guru yang dalam pertengahan kerjaya mereka, guru yang berada di penghujung kerjaya mereka, setiap individu maupun di peringkat mana pun anda berada dalam kerjaya anda adalah individu yang penting bagi sistem pendidikan kita. Kenapa the grand closure, tuan-tuan dan puan-puan? Maka kita akan sampai ke penghujung kalender akademik tahun 2023 dan 2024. So inilah masa yang perlu digunakan oleh cikgu-cikgu semua dan juga oleh pihak barisan kepimpinan sekolah dan juga kepada yang lain. Ya. Untuk let's recap seperti anda lihat pada slide ini. How can you effectively end your whole one-year session? Mana nak mengakhiri? Atau hanya begitu aja? Kita dalam 2 minggu lagi kita keluar daripada um, musim ini begitu sahaja. Can there be a better ending kepada sesi akademik tahun 2023 dan 2024? Saya rasa hari terakhir kalau tak silap saya adalah pada 9 hari bulan Februari. Dan 9 hari bulan itu tidak jauh. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya pilih the grand closure? We are going to say goodbye to the school for that academic year. Tapi apakah perlu kita fikirkan bersama? Apakah barisan kepimpinan perlu fikirkan? Apakah yang perlu difikirkan oleh guru? Apakah yang perlu difikirkan oleh murid, oleh ibu bapa dan sebagainya? Or is it just another year and another end to that year, academic year? Next slide, please. Kita tanya tentang knowledge. Kita tanya soalan tentang diri kita. Apa yang berlaku sepanjang tahun? Tentang PDP kita, tentang pembelajaran murid, tentang interaksi kita dengan ibu bapa, tentang interaksi kita dengan guru lain. Apa yang kita pula pelajari sepanjang tahun ini? Knowledge about yourself and your students is perhaps the greatest power. Kenapa? That knowledge, snippet ni adalah reflect on. It gives you a chance to reflect what you are doing and what you need to change. Cikgu sentiasa kena ada that reflection. Kita sentiasa kena buat refleksi. Saya sebut kita menulis diary, itu menulis hanya peristiwa. Tapi kalau kita menulis journal, kita buat refleksi, kita buat analisis, kita buat sintesis dan satu penilaian tentang apa yang berlaku dari masa ke semasa. Itu kehebatan kalau kita ada journal yang kita menulis. What control do you have of your teaching life?
and student learning. Dan apakah peranan barisan kepimpinan sekolah pada penghujung tahun ini? Adakah hanya setakat murid pulangkan buku teks dan tamat? Itukah detik yang akan kita gunakan sebagai satu pengakhir kepada sesi akademik 23-24? Atau ada cara lain bagaimana kita nak mengakhiri sesi akademik ini? Are we going to have that class party? Murid-murid suka bila ada class party ini. Pada cikgu, where do I need improvement? Pada murid juga, where does the murid, pelajar kita tu perlukan peningkatan. Kita jarang menjawab pada penghujung. Of course, kita sangat, kita menunggu cuti. Mungkin kita lupa tentang perkara ini. Tapi inilah musim bagi saya, barisan kepimpinan di mana-mana peringkat dalam sekolah atau di PPD pun, kita boleh dapat maklum balas tentang diri kita. Let's give accurate feedback. Penilaian yang tepat itu sangat membina. Kita beri, selalu kita akan mula dengan pujian. Manusia mana yang tak ada kelebihan dan kekurangan? Setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kita sentiasa menggunakan pendekatan memberi kelebihan tentang kehebatan PDP kita. Hasil daripada pencerapan, supervision, hasil daripada maklum balas. Kadang-kadang kita boleh tanya murid juga tentang feedback tentang diri kita sebagai cikgu. Of course, kita boleh juga dapat daripada penilaian yang kita buat. Accurate feedback is the best. Jangan kita rasa, of course, we are always looking for positive feedback. But we should not. Kita tak perlu rasa kecil hati kalau kita dapat juga negative feedback. Barulah kita boleh merangka peningkatan. Next slide, please. Dalam satu kajian oleh ahli sosiologi pendidikan tentang sekolah, bila ditanya murid tahun 1, tahun 2 sekolahan mereka, what is a school or why do you come? What is a school actually? Dan ada murid yang jawab, school is a place where you pass or fail. Bila kita sangat exam oriented, itulah message yang pergi kepada dalam minda pelajar. Dan saya di sini akan diberi markah, saya akan diberi ranking. Sekarang kita tidak ada ranking lagi. Tapi dulu daripada nombor 1 hingga nombor 40, 35 dan sebagainya. So that was one score. Tetapi kita tahu bahawa murid kita, kadang-kala kalau ada kekurangan, he might not be a champion in getting the best marks. But he might be the most well-behaved student in your class. Dia champion tentang behavior. Iaitu tingkah laku yang terbaik. So ingat, kalau kita boleh dapat student feedback daripada pencerapan oleh ketua-ketua kita, dari segi pihak pentadbiran sekolah, PK dan GKMP dan sebagainya. Kalau rakan kita pernah duduk dalam kelas, kita boleh dapat that feedback daripada mereka dan our own self-assessment lah. Ask ourselves our own reflection. Dan dari situ kita boleh merangka ke arah masa depan atau tahun akademik yang berikutnya. So, bagi pengetua, pastikan atau barisan kepimpinan, adakan that conference tentang prestasi, tentang PDP. Dan cikgu pun sendiri boleh kongsi what is your strength, what you think you need to do. Plan your improvement, bagaimana nak bawa penambahbaikan. Remember, your idea will become a strategy and your strategy will become a best practice. Dan tak ada siapa boleh lawan kerana itu adalah strategi you yang sesuai untuk sekolah you. Strategi yang sesuai untuk sekolah di Lahad Datu mungkin tak sesuai untuk sekolah di Alor Star kerana perbezaan persekitaran dan sebagainya.
So, tuan-tuan dan puan-puan, kita ke akhir tahun 2023-2024, end of year closure. So, buatlah senarai-senarai yang anda nak, checklist anda. So, remember, children never forget. So, bagi semua yang ada dalam sesi kita pada hari ini, remember, the average teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher models, the great teacher inspires, the best teacher does all. So, you tell, you explain, you model, and you inspire. Ada orang cakap, murid-murid ni kena bagi tahu selalu ke? Jawapannya ya. I still remember one of my lecturers, Professor Thomas Halbert, dia kata, with children, you tell, and you tell, and you tell. I know we get tired, but we must keep telling. Ingat, except for parents, no one is more important to children's futures than their teachers. Ilmu tu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan sebagainya, daripada sembang profesional. Dan of course, kalau kita baca, reading is thinking. Not only reading, even listening is thinking. And always remain positive, positive, positive. We know, we think some of our children fail. They might not be successful in life. We might be wrong. They can be still successful in life in their own way. Mengikut falsafah pendidikan kebangsaan. It is easier to build strong children than to fix broken adults. We, educators, were born to make a difference. So we will make that difference. And finally, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya, dan terima kasih. Terima kasih Dato atas sesi snippet sebentar tadi, iaitu The Grand Closure, yang sungguh bermakna dan dapat memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik. Apa yang dapat saya pelajari daripada perkongsian tersebut ialah untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi kepada murid untuk tahun yang mendatang. Semoga kita semua akan terus mengorak langkah, mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi anak bangsa kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahendra Singh atas sesi perkongsian tadi, dan tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, Assalamualaikum, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang. Yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, Datuk Dr. Mahendra Singh, Nahar Singh, penceramah jemputan mingguan kita, Encik Frenji bin Abdul Rahman, Guru Penyelaras Bestari SK Sembulan Kota Kinabalu Sabah, juga selaku penceramah CDL siri ke-63, Puan LC Sharon Gilu, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang, Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya Mas Nur Faiza binti Masnan dari SK Melawar akan menjadi moderator anda pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-63 #Cikgu Mita Tabang yang juga membawa maksud Cikgu Bantu Cikgu. Perkataan Mita Tabang ini diambil daripada perkataan yang terdapat dalam bahasa suku kaum etnik di Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online section. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik dan penonton sekalian, sesi CDL ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri melalui platform siri hands-on online session. Berikut adalah objektif CDL hands-on. Yang pertama ialah untuk tujuan perkongsian ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, dan juga membina jalinan dan jaringan berterusan. Cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk menyertai grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Di sini anda akan mendapat maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini CDL. Baiklah, kita teruskan dengan sesi petang ini dengan berkenalan terlebih dahulu.
dengan penceramah CDL CD ke-63 hari ini. Beliau diberi nama Franji Abdul Rahman, dilahirkan pada 11 Februari di Kudat, Sabah. Latar belakang pendidikan beliau ialah bersekolah di SRJK Holy Trinity Tawau, seterusnya menyambung persekolahan di SRK Stella Maris Kota Kinabalu, menyambung ke Alam Sekolah Menengah SM Lasal Kota Kinabalu, dan sudah mendapat sarjana muda perisian perkomputeran dan juga sarjana TMK dalam pendidikan dari Universiti Malaysia Sabah. Kini beliau mengajar di SK Sembulan sebagai guru penyelaras bestari. Terdapat beberapa penglibatan yang telah beliau ikuti, antaranya ialah Digital Storytelling Sabah, MacX Robotic Computation di Malaysia dan China, juga kebudayaan dan kesenian. Terdapat beberapa pencapaian yang telah beliau perolehi, antaranya ialah MacX Robotics Computation Malaysia 2019 dengan mendapat Silver Award, MacX Robotics Competition International 2020 dengan mendapat Best Demonstration Award, MacX Robotics Competition International 2021 dengan memperoleh Best Demonstration Award juga, dan dan pernah menerima sebagai guru cemerlang kurikulum kategori sekolah rendah peringkat negeri tahun 2021 dan memperolehi naib Johan. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah siri ke-63 kita pada hari ini, Cikgu Frenji akan membuat perkongsian yang bertajuk Pewujudan dan Pembudayaan Junior Reporter di Sekolah. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh terus saja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa, sama ada bercakap melalui mic atau menaip pertanyaan anda dalam ruangan chat untuk saya bacakan. Baiklah, dengan ini dijemput Tuan Penceramah kita, Cikgu Frenji Abdul Rahman, untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan, Cikgu. Okey, terima kasih. Sebelum tu, semua cikgu-cikgu boleh dengar saya punya suara bagi respon. Apa nanti tidak dengar saya punya suara. Boleh dengarkan suara saya? Okey, alhamdulillah. Alright. Baik, kalau gitu kita mulakan. Saya share dulu. Okey. Jadi hari ini saya cuba apa? Nama saya Cikgu Frenji Abdul Rahman. Saya guru penjelas dari Sekolah Kebangsaan Sembulan. Seperti kena belum sabar. Ya. Jadi okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Puan Musliul moderator pada petang ini. Okey, selamat petang semua cikgu-cikgu. Okey, alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama merafakkan sembah kesyukuran kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat kita berkumpul pada petang ini bagi menjayakan CDL Hands-on Online Session Sabah siri ke-63. Okay. Baik, saya sangat berbesar hati untuk berkongsi dengan cikgu-cikgu pada petang ini tentang kongsi pandangan dan maklumat dengan semua yang hadir pada petang ini. Okay. Baik, pembentangan saya pada hari ini akan membincangkan tentang pewujudan pembudayaan junior reporter di sekolah, khususnya di sekolah saya sendiri, iaitu Sekolah Kebangsaan Sembilan. Okay. Sebelum saya meneruskan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Connecting Dots Learning, atas peluang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi idea serta pengalaman di dalam mengurus pewujudan program tersebut. Okay. Pertama sekali kita sama-sama sebelum saya meneruskan dulu kita punya saya punya slide. Pertama sekali kita sama-sama melihat dulu teks kandungan yang akan saya sampaikan. Okay. Okey. Baik.
inilah dia sebenarnya kandungan yang akan saya sampaikan pada petang ini. Terdapat 6 perkara utama yang akan saya berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sebentar lagi. Okey, iaitu apa itu junior reporter, apakah faedah daripada menyertai junior reporter, apakah langkah-langkah untuk mewujudkan program junior reporter di sekolah masing-masing, apakah contoh aktiviti-aktiviti junior reporter yang telah dijalankan oleh di sekolah kami sendiri, apakah kejayaan daripada program pelaksanaan program junior reporter ini, serta cabaran dan cadangan. Cabaran dan cadangan daripada pewujudan junior reporter. Tapi sebelum itu saya ingin berkongsi dengan anda semua satu sudutan video ringkas yang baru saja saya melakukan sesi bola bicara secara eksklusif bersama pegawai-pegawai daripada PPD, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Sabah. Baik, tanpa membuang masa, jom kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Okey, sudah. Syakila dari Okey, sudah? Studio Al-Farabi SK9. Okey. Selamat datang ke Studio Al-Farabi SK9. Apa kabar tuan dan puan? Sorry ya. Terima kasih tuan. Sebelum itu, bolehkah tuan dan puan perkenalkan diri terlebih dahulu? Kita bermula dengan penerbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dori Nur Sarina Abdullah, Kepala Pendidikan Daerah, Dapat Pendidikan Daerah, Kinabalu, di mana saya merupakan timbalan daerah bagi sektor. Itu saya kan? Aslan, bagaimana dengan Tuan Ghazali? Saya Ghazali. Saya pun dari Federasi Pelajaran juga dari Union Sekolah di asal nomor 20. Asal dari daerah. Terima kasih tuan. Bolehkah saya bertanya beberapa pandangan? Tuan, bolehkah Puan bagi respons sedikit berkaitan program kita pada pagi ini? Lebih dahulu saya ucapkan tahniah ya pada sebulan atas pelaksanaan Majlis Anugerah Semarak Bintang Nilam yang mana bagi saya program ini ataupun majlis umpama ini sangat-sangat bermakna ya untuk pelajar-pelajar yang mana mereka telah diiktiraf ya sebagai penerima anugerah nilam pada hari ini. Jadi saya harap sekolah sebulan akan teruskan ya majlis umpama ini, karena dengan cara beginilah kita boleh mengiktiraf usaha pelajar-pelajar ini dan juga memupuk setiap minat membaca di kalangan murid-murid. Itu saja kan? Terima kasih Puan. Baik. Jadi tadi baru saja kita lihat sedikit sudutan video yang baru saja murid saya membuat secara eksklusif berbicara dengan Puan Dorin dan juga Encik Ghazali. Link ni nanti saya akan berkongsi nanti boleh dilihat, dia punya full length video dia di dalam kami punya dalam podcast YouTube kami lah. Baik, sekarang kita lihat apa? Okey, mari kita sama-sama lihat garis masa pewujudan program junior reporter di sekolah kami. Okey. Pada tahun 2002, satu unit ICT telah diwujudkan di setiap tingkat sekolah dengan terbinanya makmal komputer. Bermula tahun 2012, Brigade Bestari telah ditubuhkan bagi membantu pihak sekolah menjayakan program sekolah bestari serta membantu pelbagai program teknologi maklumat dan komunikasi lain dengan berjalan lancar. Membentuk wadah perkongsian ilmu, minat,
dan kepakaran dalam menggunakan aplikasi sistem pengurusan sekolah Bistari. Okay. Pada tahun 2019 pula, satu proses penjenamaan semula. Okay. Pada 2019. Daripada Brigade Bistari kepada Duta Penggerak Digital. Kita semua sudah maklumkan lah. Okay. Ia merupakan suatu badan penggerak dalam kalangan murid sekolah yang mempunyai kepakaran ICT. Okay. Berkemahiran, bertanggungjawab dan berintegriti. Badan ini juga berperanan sebagai pemimpin pembudayaan sebagai pemangkin, sebagai pemangkin pembudayaan ICT, di sekolah dan sebagai ejen transformasi dan kelestarian pembistarian sekolah. Duta Penggerak Digital ditubuhkan untuk menggantikan peranan yang dimainkan oleh Brigade Bistari ataupun pengawas cyber, pengawas ICT sebelum ini. Duta Penggerak Digital membantu sekolah membangunkan model insan yang berpengetahuan dan berkemahiran abad ke-21. Bertanggungjawab dan berdaya tahan untuk mencapai matlamat pembestarian sekolah. Sekarang kita kembali ke asal-usul pewujudan program Junior Reporter, khususnya di sekolah kami ini. Idea untuk memulakan program ini bermula pada tahun 2020. Apabila guru besar kami, iaitu Encik Muhammad Jamie, yang begitu prihatin terhadap pembangunan insania murid-murid, yang mana beliau mendapati terdapat kekurangan dalam bidang pendidikan kewartawanan, khususnya di kalangan murid-murid sekolah kami. Setelah pewujudan program Junior Reporter ini, maka secara rasminya podcast TV Bistari diwujudkan dengan mengumpul semula kesemua rakaman video-video yang reporter telah laksanakan. Hasil daripada kewujudan program Junior Reporter ini juga, kami juga melakukan kolaborasi dari masa ke masa dengan unit TV PSS melalui program segmen Wal Bicara. Okey, siapakah Junior Reporter? Mereka ni adalah murid yang dilatih untuk melaporkan berita dan aktiviti sekolah. Maksudnya mereka sentiasa dilatih untuk melaporkan apa-apa aktiviti di sekolah. Termasuknya aktiviti sukan, persembahan tarian dan seumpamanya. Mereka biasanya tertarik pada kegiatan menulis, wawancara dan menyampaikan informasi. Maksudnya di sini mereka suka menulis karangan. Mereka suka menulis karangan dan juga menyampaikan hasil daripada karya mereka kepada rakan-rakan mereka serta cikgu-cikgu di sekolah. Dan Junior Reporter berasal dari pelbagai latar belakang dan memiliki minat yang beraneka ragam. Maksudnya mereka ni daripada latar belakang yang berbeza. Tidak sama. Tetapi mereka semua memiliki kesamaan dalam keinginan untuk terlibat di dalam kegiatan kewartawanan di sekolah. Sekarang ni kita lihat ciri-ciri asas. Asas Junior Reporter. Di sini kita lihat 3 yang utamanya, 3K, iaitu kebolehan menulis dengan jelas, keberanian bertanya dan mencari maklumat, serta kemahiran dalam mengambil gambar atau rekaman video. Maksudnya kebolehan menulis dengan melalui 3K ni, maksudnya ni ialah kebolehan menulis dengan jelas. Maksudnya hasil karya mereka tu cukup jelas, memenuhi syarat. Apakah tujuan mereka ingin mencari ingin menyampaikan supaya kecairan maklumat tu sampai ke tempat orang lain. Kecairan maklumat tu sampai ke tempat orang lain ataupun para penonton.
para penonton. Keberanian bertanya dan mencari maklumat. Okey. Seseorang junior reporter ni dia mesti seorang yang berani. Okay? Tidak boleh malu. Mereka ni mesti seorang yang extrovert. Extrovert ni extrovert, ambivert, okey. Tidak boleh introvert. Kalau introvert susah dorang ingin berjumpa dengan orang lain. Kebiasaannya orang-orang junior reporter ni adalah murid-murid yang sering berjumpa dengan pegawai-pegawai atau orang-orang di luar kawasan sekolah maupun di dalam kawasan sekolah. Okey. Kerana mereka ingin mencari maklumat untuk disampaikan kepada para penonton. Dan kemahiran dalam mengambil gambar atau rakaman video. Okey. Ada juga satu kumpulan ni, mereka ni malu di depan kamera, okey. Tapi diorang cukup mahir dalam teknikal atau mengambil rakaman video dan mengedit. Okey. Walaupun diorang ni junior reporter, tapi diorang ni jenis yang pemalu. Namun walaupun mereka pemalu, tetapi diorang ada kemahiran yang boleh menyumbangkan, okey, di dalam rakaman ini junior reporter. Okey. Okey, ciri-ciri tambahan junior reporter. Yang tadi itu adalah yang utama. Okey. Baik. Ciri-ciri tambahan seorang junior reporter di sekolah adalah minat dalam penulisan. Okey, minat dalam penulisan. Mereka menunjukkan minat yang kuat dalam bidang penulisan serta berkongsi cerita atau informasi dengan orang lain. Seperti yang saya nyatakan tadi itu, mesti ada minat. Okay. Apabila minat ini, hasil karya mereka cukup cantik, okay, senang difahami, dan orang yang membaca pun atau mendengar pun rasa berpuas hati. Okay, berpuas hati. Kedua ialah kemahiran berkomunikasi. Okay, kemahiran berkomunikasi. Maksudnya mereka ni memiliki kemahiran berkomunikasi yang lancar. Okay, baik secara menulis maupun secara lisan. Membantu mereka dalam melakukan wawancara dan menyampaikan informasi dengan jelas. Okey, maksudnya begini. Seperti yang tadi yang tuan-tuan dan puan-puan melihat sudutan video murid saya tadi itu, junior reporter, bagaimana dia cuba berkomunikasi dengan orang lain. Okey. Di sana bagaimana orang boleh mengawal situasi. Okey, supaya orang yang mereka wawancara itu rasa selesa dengan suasana kedudukan pada waktu itu. Okey, itu peranan junior reporter. Diorang mesti menyampaikan atau berkomunikasi dengan lancar dan juga baik. Okey, dan satu juga diorang mesti bersikap matang. Okey, bersikap matang dengan orang-orang yang mereka wawancara. Yang ketiga, rasa inisiatif. Okay, rasa inisiatif. Maksudnya mereka memiliki rasa inisiatif untuk mencapai berita dan cerita di sekitar sekolah tanpa menunggu diberi tugas. Maksudnya apa yang berlaku di kawasan sekolah, mereka secara impromptu, okay, atau secara langsung mencari bahan-bahan cerita apa yang berlaku di persekitaran mereka. Contohnya aktiviti sukan, ada pertandingan, aktiviti yang sedang berlangsung di sekolah. Pada masa itulah mereka akan mengambil peluang untuk mewawancara dengan rakan-rakan mereka ataupun cikgu-cikgu mereka. Okey. Kebiasaannya mereka ni akan berjumpa dengan guru pembimbing untuk mendapatkan pandangan tentang skop cerita mereka. Okey. Sebelum diorang membuat wawancara atau maksudnya menumbual dengan orang-orang lain atau rakan-rakan mereka, mereka kena berjumpa dengan guru pembimbing mereka dahulu. Minta kebenaran. Maksudnya mereka minta kebenaran atau pandangan. Di sini mereka akan bertanya, bolehkah
bolehkah kami mewawancara mereka atau pegawai tersebut atau murid tersebut. Di sana guru pembimbing akan tanya, apa tujuan? Mungkin murid itu mendapat anugerah apa cemerlang. Mungkin pegawai itu memberi apa ucapan atau apa merasmikan di apa di kawasan sekolah di kawasan sekolah ataupun dia memberi ucapan kepada para ibu bapa. Okey, para ibu bapa semata. Baik, di sanalah apabila guru pembimbing mendengar cadangan daripada junior reporter tersebut, maka guru pembimbing akan memberi kebenaran kepada mereka untuk meneruskan hajat mereka untuk melaksanakan wawancara atau menemubual orang yang mereka tujui itu. Okey. Baik. Seterusnya ialah keterlibatan dalam kegiatan sekolah. Maksudnya mereka get aktif dalam aktiviti apa-apa aktiviti dalam sekolah. Tidak kisahlah diorang ni aktif dalam unit beruniform kah, sukan kah, atau kelab dan persatuan kah. Asal mereka aktif. Asal mereka aktif. Kerana melalui aktif ini dalam sekolah, di sanalah mereka ambil peluang untuk ekstrak, ekstrak segala maklumat apa yang berlaku di persekitaran mereka. Okay? Mereka ni aktif terlibat dalam pelbagai kegiatan di sekolah seperti yang saya cakap tadi lah. Sehingga mereka memiliki banyak kesempatan untuk meliputi berita. Contohnya kita ambil satu senario, maksudnya pertandingan tarian. Okay, macam barat-barat kami ini, sekolah kami ini memenangi pertandingan tarian. Jadi junior reporter ini akan secara langsung atau bertindak pantas bertanya kepada rakan mereka apakah perasaan mereka apabila ditabalkan juara dalam pertandingan tarian tersebut. Okay. Di sanalah mereka akan mencungkil mendapatkan maklumat daripada orang yang mereka ingin wawancara. Okay. Secara langsung juga kehadiran mereka ke sekolah sangat cantik. Okay. Sangat cantik. Melalui junior reporter ini, kita boleh membantu murid-murid yang masalah kehadiran datang ke sekolah. Tetapi melalui junior reporter ini, mereka minat. Apabila mereka minat, peratus kehadiran ke sekolah cukup cantik. Okay? Sebab kenapa? Hari-hari mereka akan datang ke sekolah mencari skup cerita untuk dikongsi kepada rakan-rakan atau guru-guru. Okay? Di sana juga secara langsung peratus kehadiran murid-murid ke sekolah sangat baik ataupun sangat cantik. Okay? Seterusnya pula ialah kerja berpasukan. Okay? Ciri-ciri tambahan tentang junior reporter ialah kerja berpasukan. Mereka dapat bekerja secara efektif dalam berpasukan, baik dengan sesama junior reporter maupun dengan guru atau penasihat jurnalis sekolah. Okay. Junior reporter ni, mereka ni tidak boleh bekerja secara solo. Tidak boleh. Okay. Mereka ni untuk mencapai sesuatu objektif, mereka kena bekerja secara berpasukan. Okay. Kalau mereka bekerja secara individu, segala kerja pun tidak dapat diselesaikan. Okay. Tidak dapat diselesaikan. Contohlah kita ambil satu senario. Macam katalah seorang ada pegawai atau pelawat datang ke sekolah kami ini secara untuk merasmi sekolah kami atau melihat apa yang sedang berlaku di sekolah kami. Jadi secara impromptu, maksudnya impromptu ialah secara tiba-tiba lah. Secara tiba-tiba junior reporter ni dipanggil
dipanggil untuk menemu nama pegawai tersebut. Jadi pada masa itu junior reporter ni akan rasa kebingungan, okay? Akan rasa ya betul, ya mereka akan rasa bingung sebab masa itu mereka tidak selalu menjadi reporter, mereka juga seorang pelajar, seorang murid. Okay, diorang pun ada masa untuk berada dalam kelas. Okay, masa dalam kelas tiba-tiba guru pembimbing, panggil murid tersebut datang untuk menemu nama. Jadi di sanalah guru pembimbing memainkan peranan sangat penting. Kita kena sediakan skrip. Okay, kita kena sediakan skrip untuk membimbing murid kita supaya susunan ayat itu sangat cantik. Tidak tergelincir atau terbabas daripada objektif yang kita ingin bertanya kepada pegawai yang datang pada waktu itu. Okay? Jadi secara tidak langsung kita juga membina keyakinan diri junior reporter tersebut. Mereka pun rasa gembira, tenang, dan mempunyai keyakinan diri untuk melaksanakan tugas menemu nama pegawai tersebut. Okay? Baik, kemahiran penelitian. Okay, kemahiran penelitian. Mereka memiliki kemahiran penelitian yang cukup baik untuk mencari informasi tambahan dan mendalami topik yang mereka liputi. Maksudnya, kalau dorang minat sukan, let's say lah, kita ambil sukan bola sepak. Okay, dorang kena tahu peraturan atau undang-undang bermain bola sepak di padang. Okay, dorang kena tahu semua tu. Jadi dorang ni kena teliti sebelum dorang approach atau berjumpa orang, dorang kena apa dulu? Kena buat research, kena buat kajian. Siapakah pemain itu? Apa nama tempat itu? Dengan siapa dorang berlawan? Okey. Berapa kali pusingan dorang telah bermain? Dorang kena alert, okey. Dorang kena peka sekeliling mereka. Okay. Sebab junior reporter ni dorang kena apa? Akal fikiran dorang kena tajam. Okay. Akal mereka kena tajam. Sebab dorang kena peka apa yang berlaku di persekitaran mereka. Okay. Dan dorang mesti teliti dorang punya karya penulisan mereka. Okay. Tidak boleh buat slack. Okay. Walaupun sedikit. Dia boleh slack itu hasil karya mereka. Sebab sedikit kesalahan akan menjadi satu bahan cerita. Cikgu-cikgu faham itu menjadi bahan cerita nanti di kemudian hari. Jadi pastikan kalau cikgu-cikgu yang berniat untuk menubuhkan junior reporter di sekolah masing-masing, cikgu kena bimbinglah anak-anak murid cikgu dari segi aspek penulisan mereka. Okey, jangan sampai tersalah. Terutama mereka kejadian ni selalu berlaku, kita salah sebut nama pegawai itu. Jawatan mereka. Ini benda ni sangat sensitif. Nama salah, jawatan pun salah. Bila dua-dua salah, itu akan menjadi bahan cerita di kemudian hari. Jadi kita kena alert, okay? Sama-sama alert. Guru pembimbing pun kena alert, junior reporter pun kena alert juga. Okay? Baik, seterusnya kreativiti. Mereka memiliki kreativiti dalam menulis dan menyajikan berita agar menarik perhatian pembaca atau penonton. Maksudnya, kita ambil satu bola bicara. Okay? Kita ambil satu segmen bola bicara. Untuk memulakan ini bola bicara, kita tidak boleh terus masuk saja. Oh, tidak. Kebiasaannya saya akan ajar mereka pantun. Okay? Pantun pembuka. Okay? Dia macam apa tu? Selalunya orang suka mendengar pantun. Okay? Pantun pembuka, dan juga kita bagi salam kepada orang yang kita ingin menemu ramah, supaya tujuannya orang yang kita temu ramah ni, hati mereka ni rasa tenang. Itulah tugas junior reporter. Mereka ni cuba psycho. Diorang juga pandai psikologi atau psycho kepada orang yang mereka untuk menemu ramah.
Okay. Saya selalu membimbing murid kita. Kalau pegawai itu rasa macam nervous, okay, kita cuba turunkan dorang punya nervous mereka tu. Okay. Kita buat secara santai. Jangan biar mereka rasa gemuruh, okay, nervous. Sebab mereka pun manusia juga. Di sana adalah peranan apa ni? Okay. Peranan mereka untuk memberi keselesaan orang yang mereka temu ramah itu. Okay. Jadi penutup apa juga berbicara atau wartawan pun mereka pun ada cuba apa mencari idea macam mana mau tutup di penghujung itu apa. Kebiasaannya kalau berbicara kami tutup dengan pantun. Okey? Pantun. Supaya nampak apalah lebih cantiklah. Okey. Baik. Komitmen. Komitmen. Ini komitmen. Mereka menunjukkan komitmen terhadap tanggungjawab mereka sebagai seorang reporter sekolah, termasuk dalam memenuhi tempo tamat untuk dihantarkan berita dan menjaga standard kualiti tulisan mereka. Okey, dorang ni dorang kena perlu committed lah, committed dalam apa juga tugas mereka. Contohnya lah, okey, ni hari kamu temu ramah, petang kena siapkan ini video. Besok kita atau apa, let's say lah, hari Isnin kita rakam video kan. So kita bagi dorang timeline, okay? Kita kena bagi timeline. Saya bagi maklum kepada anak murid saya, hari Kamis kita kena publish atau launch itu rakaman video. Hari Isnin kita rakam, hari Kamis kita kena launch. Okay? Kenapa saya buat gitu? Sebab mereka pun kan ada aktiviti mereka sendiri. Mereka pun perlu siapkan kerja rumah mereka. Mereka pun ada aktiviti di luar kawasan sekolah mereka. Okay? Mungkin mereka ada aktiviti uh, aktiviti riadah kah, aktiviti keluarga kah. Okay? Kita pun tidak boleh push anak-anak murid ni. Sebab mereka ni pun masih kanak-kanak. Okay? Mereka bukan orang dewasa. Okay? Kasihanlah mereka. Mereka pun masih under age, okay, bawah umur. Jadi kita kena bimbing mereka ni. Okay? Kita pun kena pandai tarik perhatian mereka. Sebab kalau kita terlalu push mereka, nanti lama-lama dorang terus hilang minat untuk jadi junior reporter. Dorang terus tiba-tiba, okay, saya tidak mau jadi junior reporter. Itu yang sakit tu. Jadi di sana kita kena memainkan peranan committed tu. Kita kena apa? Bagi tetapkan disiapkan kerja. Okey. Baik. Etika jurnalis. Tadi baru saja saya cakap tu. Mereka perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika jurnalis seperti kejujuran, tujuan dan menghormati privasi individu. Okey. Ini juga penting ciri-ciri tambahan junior reporter. Okey. Etika semasa menemu ramah orang lah. Sebab saya selalu kasih ingat saya punya murid-murid. Kena ingat ini benda. Do and don't. Okay? Do and don't. Ada benda yang boleh kita tanya, ada benda yang kita tidak boleh tanya. Benda-benda yang sensitif. Jadi, saya juga ajar murid saya body language. Okay? Body language. Wajah. Okay? Wajah. Okay? Kalau kita lihat itu, apa maksudnya? Kalau kita lihat orang yang kita temu ramah, macam tidak selesa, mungkin soalan yang kita tanya tu dia tidak berminat. Okey, kita kena apa? Secara pantas potong itu soalan atau batalkan itu soalan. Mungkin dorang tidak selesa soalan yang kita tanya tu. Jadi selalunya ni sebelum sebelum junior reporter ni tanya secara offline atau off the record, mereka akan bagi dulu itu soalan apa itu pegawai. Dorang setuju ke tidak soalan ini? Kalau itu pegawai cakap setuju, boleh? Okey. Proceed. Kita teruskan ini soalan. Okey? Kira macam win-win situation lah. Kami junior reporter pun rasa berpuas hati, orang yang kita temu ramah pun rasa gembira. Okey, kita buat win-win situation. Okey. Okey.
keterbukaan terhadap maklum balas. Okey, maksudnya mereka terbuka terhadap maklum balas dari pembaca atau orang lain yang membaca atau melihat karya penulisan mereka dan siap untuk belajar berkembang dari pengalaman tersebut. Maksudnya kalau mereka ada buat kesilapan, kesilapan semasa menurama, mereka kena terima kritikan daripada orang lain. Mereka kena terima kritikan orang lain. Jadi saya selalu ingatkan saya punya murid-murid, kita kena open door atau open mind. Kita kena open mind. Bila orang kritik kita, anggapkan itu benda positif, bukan negatif. Sebab setiap kritikan itu akan membina jati diri kita. Gitu. Akan membina kita punya mental. Mental kita ni kena kuat. Mental kita kena kuat. Setiap kritikan yang kita terima ni, kita punya mental kena kuat, kita punya emosi kena kuat. Karena semua ini kritikan ni membimbing kita siapa diri kita. Baik. Baik, sekarang kita sebelum saya meneruskan ini slide-nya terus. Sekarang kita bersama-sama tonton sudutan video klip daripada yang berusaha Encik Muhammad Jamie bin Muslim, guru besar saya, tentang kepentingan pewujudan program Junior Reporter khususnya di sekolah kami lah. Kerana beliau lah yang memberi idea kepada saya untuk mewujudkan ini Junior Reporter di sekolah. Jadi jom kita saksikan sama-sama apa yang disampaikan guru besar kami. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk di Temu Ramah. Seperti yang kita maklum, tujuan saya datang pada pagi ini ialah ingin menemukan tentang topik pada pagi ini. Apakah kepentingan Junior Reporter kepada sekolah kebangsaan sipil? Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih untuk Benji. Kaitan dengan Junior Reporter, saya ingat lagi jangan awal saya bersama dengan Benji dan kita telah berdasarkan SSTP 9 pada masa yang sama kita telah menemukan Reporter. Saya ingat bulan Ogos tahun 2022 saya telah minta murid untuk terlibatkan sebagai wartawan reporter dalam program dan membantu berdasarkan PSS. Reporter, Junior Reporter ini pada saya adalah satu yang penting dan bapak di sekolah dengan pengisian maklumat. Di luar sana saya nampak ramai bapak yang tidak tahu apakah maklumat yang penting, apa perkara yang dibuat oleh sekolah. Jadi dengan cara buat STP yang adanya juga Reporter dapat mengingat banyak cara penting pada semua. Sekarang zaman digital ini, maklumat terus pastinya cepat dan SSD. Di samping itu juga kita mau melatih pada wartawan yang untuk mereka memahami peranan jawab sebagai wartawan, ejen maklumat pada masyarakat asli. Berdasarkan Terima kasih, Tuan. Soalan terakhir saya ialah, apakah harapan
daripada pelaksanaan junior reporter sekolah kita ini. Kita telah bermula dari tahun 2022. Saya harap Bang ramai lagi dalam yang akan cara kawan baik datang ada satu wajah baru, image baru, bawa bisnis kita. Terima kasih, Bang. Okey, ini yang tadi sudutan video klip daripada guru besar saya, itu tentang kepentingan kewujudan junior reporter di sekolah. Okey, ya, saya nampak apa mesej daripada cikgu apa ni? Siapa ni? Cikgu Yanti. Okey, tidak apa cikgu. Nanti saya akan respon cikgu punya apa ni? Persoalan. Baik. Beda pembudayaan junior reporter di sekolah. Okey. Kalau anda lihat di skrin ini, mungkin cikgu-cikgu boleh nampak. Saya akan terangkan apalah seberapa baik yang mungkin. Okay, sebab dia melibatkan faedah-faedah tentang ini junior reporter. Sebab sebelum ini kita sudah lalui banyak fasa. Riket Bistari, digital duta apa ni? Inilah digital duta penggerak digital gitu. Nah, sekarang ni memang benda tu masih penggerak duta penggerak digital tu masih lagi sedang berjalan, masih lagi apa. Tetapi macam saya di sini, saya lebih berminat dengan junior reporter sebab ia ngam dengan saya punya jiwa. Okay, ngam dengan jiwa saya. Okay. Okay. Jadi di sini ingin saya sampaikan iaitu pembudayaan junior reporter di sekolah memiliki beberapa faedah yang berharga. Okay. Di antaranya ialah pengembangan kemahiran komunikasi. Okay. Pengembangan kemahiran komunikasi. Melalui tugas-tugas seperti wawancara dan penulisan artikel, murid mula belajar cara berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun secara bertulis. Okey. Ini junior reporter. Saya ada satu murid. Okey. Sebelum dia jadi junior reporter, dia ni memang apa? Memang ada masalah penulisan, kerangan. Okey. Memang. Jadi cikgu yang saya minta tolong guru bahasa Melayu atau bahasa Inggeris yang bagian bidang linguistik. Okey. Bantu saya. Macam saya lebih kepada subjek matematik. Jadi saya akan ajar mereka lebih kepada teknikal. Tapi dari bidang penulisan, saya minta cikgu-cikgu daripada bidang linguistik untuk membimbing murid ni sampai murid ni pandai menulis, pandai mengarang dan pandai buat public speaking. Okay? Murid ni memang ada perubahan. Bila buat public speaking, cantik dia punya pen. Susunan ayatnya. Okay? Baik, nombor 2, peningkatan kemahiran menulis. Okey, seperti yang saya nyatakan sebelum ni, aktiviti menulis secara teratur membantu murid untuk mengasah kemampuan karangan menulis. Ini termasuk memperbaiki tata bahasa, penulisan yang efektif dan penggunaan gaya penulisan yang tepat. Seperti yang saya maklumkan tadi, yang perkara pertama tu memang tidak dinafikanlah. Okey. Kemahiran menulis ni masih lagi menjadi satu titik persoalan mana-mana cikgu, bukan setakat saya saja tapi di seluruh Malaysia. Okay? Menjadi satu titik persoalan bagaimana kita cuba membimbing anak-anak murid supaya mereka minat menulis karangan dengan cukup puitis, susunan ayat tata bahasa yang cukup rapi, cantik. Okay? Kita cuba mendekati mereka, bertanya mereka. Mungkin ada yang
line dia punya apa ni, level of apa ni, thinking orang cakap. Ada yang cepat, ada yang slow. Jadi kita sebagai guru ni kita kena banyak bersabar lah. Kena banyak bersabar dengan anak-anak murid. Kita kena sayang betul mereka. Karena kasih sayang seorang ibu ni akan apa mewarnai kehidupan mereka semuanya. Okay? Bila kita sayang, penulisan anak-anak murid pun cantik. Okay? Peningkatan kemahiran penelitian. Maksudnya seperti yang sebelum ini untuk memperkuatkan kemahiran mereka meneliti hasil penulisan mereka. Okay? Maksudnya sini para junior reporter ni belajar untuk mencari informasi yang relevan dan credibility atau keyakinan untuk artikel mereka. Di sini mereka kena apa? Kalau dorang sudah siap apa, dorang punya scoop berita dorang tu, and then dorang hantar kepada saya. Okay? Jadi saya sebagai guru pembimbing, saya akan baca dorang punya apa ni, skrip atau apa ni, artikel berita mereka ni. Baru apa? Kalau saya apa, berpuas hati, saya akan apa ni? Saya akan benarkan mereka post. Biasanya dia ada dua apa ni? Dia ada dua platform. Satu video, satu apa ni? Bulletin. Yang bulletin tu itu kalau ada kesempatan saya akan ajarlah. Hari ini saya akan ajar pemwujudan junior reporter saja. Sebab junior reporter ni dia besar skop dia. Ada yang orang suka berdepan kamera, ada yang satu kumpulan ni mereka tidak suka berdepan komputer, tetapi mereka suka menulis. Mereka menyumbangkan melalui penulisan mereka dan mereka post di dalam bulletin. Dan cikgu-cikgu di sini hanya klik pada platform tersebut dan membaca hasil karya penulisan mereka. Sebab mereka ni jenis kumpulan yang pemalu. Jadi ada yang introvert, ada yang extrovert. Jadi kita kena kenal pasti mereka ni. Kenal pasti mereka semua ni. Ya. Baik. Seterusnya peningkatan kemahiran kritis. Saat mereka menilai informasi, membeli fakta yang relevan dan menyusun laporan, murid secara tidak langsung dapat mengembangkan kemahiran kritis dan penyelidikan. Maksudnya apabila dorang susun itu informasi, secara langsungnya kita membina kematangan fikiran mereka. Okey, dorang boleh kita membimbing mereka secara menjadi seorang pemimpin. Okey, itulah dalam TS25. Okey, kita sudah masuk apa ni tu? TS25 ada salah satu apa ni? Cabang itu kemenjadian murid. Jangan lupa dalam TS25 ada satu komponen dipanggil kemenjadian murid. Di sanalah kita cuba terap elemen tersebut di kalangan budak-budak junior reporter. Kita membimbing mereka menjadi seorang pemimpin. Okey, cikgu, kita hanya membimbing saja, tapi yang mengarah semua adalah junior reporter. Okey, mereka ada dorang punya tim dorang sendiri. Dan setiap tim ada dorang punya ketua. Dan setiap tim ni dorang akan ikut arahan ketua mereka masing-masing. Okay? Baik. Seterusnya ialah pemerkasan murid. Memberikan murid, maksudnya ni memberikan murid mempunyai perasaan tanggungjawab dan kepimpinan dalam menyebarkan informasi dalam lingkungan. Seperti yang saya nyatakan tadi itulah, kita kena terapkan nilai-nilai kepimpinan di kalangan junior reporter ataupun murid-murid. Sebab melalui penerapan nilai-nilai kepimpinan, kita juga menerap tahap kematangan fikiran mereka. Okay? Baik, seterusnya jika kita cuba memperluaskan daripada faedah ni, kita juga memperluaskan pandangan murid. Okay? Melalui kegiatan liputan, murid menjadi lebih terlibat dalam kegiatan sekolah dan mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang berbagai aspek kehidupan sekolah. Maksudnya di sini, murid ni dia tidak setakat dalam sekolah saja. Kita sekali-sekala kena bawa mereka ke kerja lapangan. Macam majlis sukan sekolah di peringkat daerah,
atau peringkat negeri. Di sana mereka akan terbuka minda mereka. Diorang cuba belajar budaya-budaya di luar kawasan, di luar daripada kawasan sekolah mereka. Mungkin diorang cuba belajar adat bersam orang di kampung tersebut, macam mana adat bersam kehidupan mereka. Tidak semua adat bersam ni adalah sama. Okay? Di sanalah kita cuba membuka minda mereka dan diorang cuba mempelajari suasana yang di luar persekitaran sekolah. Okay? Okey, peningkatan kemahiran kerja berpasukan. Okey, daripada faedah pemberdayaan junior reporter, kita juga memupuk teamwork, okey? Teamwork ataupun kerja berpasukan. Sebab seperti yang saya nyatakan, tiada orang yang mampu menyelesaikan kerja secara secara individu atau secara satu orang dia. Tidak boleh. Memang sakit kepala. Jadi kita kena terapkan kerja berpasukan. Bila ada kerja berpasukan, budak-budak akan melahirkan kerjasama. Okey, kerjasama. Sebab melalui junior reporter ni, faedahnya ni, kita melahirkan atau mereka akan melahirkan semangat kekitaan kata. Semangat kita, ialah semangat kawan. Okey, semangat kawan dan semangat kerjasama. Okey. Seterusnya kita juga meningkatkan kepercayaan diri. Okey, melihat hasil dari karya mereka yang diterbitkan dapat meningkatkan rasa keyakinan diri murid dan memberikan penghargaan ke atas usaha mereka. Okey, di sini yang ni? Tadi yang cikgu nyata macam mana kita menilai atau menyukatkan tahap pencapaian mereka ni. Okey, di sini kalau macam saya ni, saya tengok hasil kerja diorang. Okey, sebab hasil kerja diorang ni banyak berperingkat. Ada yang peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Tidak mesti diorang pergi bertanding. Oh, bukan. Junior reporter is not pergi bertanding. No. Bukan itu kita punya main purpose kita. Bukan tujuan utama. Kita menilai murid ni ialah dengan siapa diorang diorang pergi interview. Dengan siapa diorang Macam salah satu tu seorang menteri, murid saya pergi interview. Itu peringkat apa tu? Peringkat daerah. Peringkat daerah tu. Itu pun kira satu pencapaian yang cukup bagus sudah tu. Sebab tiada orang yang berani tu. Tiada orang yang berani dekat itu menteri. Saya punya murid saja, umur baru 10 tahun. Okey? Itu pun satu pencapaian yang bagus juga tu. Baik. Kita juga memberi penghargaan kepada murid-murid kita ni. Hasil titik perlu mereka mencari artikel berita. Okey. Dengan penghargaan itu, murid akan ingat siapa membimbing mereka. Okey. Mereka akan ingat siapa kita. Okey. Dan juga pembelajaran aktif melalui junior reporter ni, murid akan lebih get aktif dalam akademik. Okey, diorang lebih get aktif dalam akademik. Tidak kisahlah semua subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik atau RBT, sains, sejarah. Okey. Secara tidak langsung murid akan mula minat untuk belajar. Kenapa saya cakap begini? Sebab secara tidak langsung subjek-subjek atau mata pelajaran yang diorang belajar itu ada kaitan dengan junior reporter, ada kaitan dengan wawancara, temu ramah tu. Sebab semua yang diorang diorang belajar ada di dalam diorang punya artikel diorang tu. Artikel berita diorang. Jadi ini pun satu kredit kepada semua cikgu-cikgu di luar sana. Okey. Kerana memberi sumbangan tunjuk ajar kepada anak-anak murid. Okey. Satu kredit kepada mereka semualah. Baik. Baik.
Ini saya coba berfungsi dengan dua orang pelajar saya ini. Satu Muhammad Ashraf Haikal bin Sufyan dan satu lagi Siti Nusyafika. Jadi Muhammad Ashraf Haikal ni dia ni seorang pemalu, okey? Dia seorang yang pemalu. Dia junior reporter, tapi dia introvert. Jadi dia ni sentiasa di belakang kamera. Dia lebih kepada teknikal, mengedit rakaman video. Okey? Dia lebih kepada rakaman video. Jadi kita sama-sama saksikan pendapat adik Muhammad Ashraf ni tentang junior reporter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ashraf kerana sudi meluangkan masa untuk memperkenalkan lebih terperinci tentang Ashraf. Nama saya Muhammad Ashraf Haikal bin Sufyan, umur 13 tahun ini. Saya berasal dari Kampung Beluran dan sekarang menetap di Kota Kinabalu Sabah. Bolehkah Ashraf fungsi serba sedikit pengalaman Ashraf sebelum terlibat dengan program Junior Reporter sekolah kita? Sebelum saya terlibat Junior Reporter, saya seorang yang kurang tahu tentang penggunaan komputer. Bagaimana pula dari aspek pergaulan kamu? Saya lebih ramah. Sebelum ini saya kurang, maksudnya kamu ni kurang apalah, kurang bergaul dengan kawan-kawan. Ya. Sebab mungkin saya rasa malu gitu kan. Okay. Bagaimana pula dengan tentang aktiviti sekolah? Adakah sebelum menjadi reporter, adakah kamu ni sebelum terlibat dengan reporter? Saya tidak. Saya lebih kepada pelajaran yang di kelas. Selepas saya tidak terlibat ini, ada pelajaran, ada belum terlibat dengan ini junior reporter ini, Ashraf ni lebih berfokus kepada akademik lah. Jadi selepas terbabit atau terlibat dengan program junior reporter sekolah kita yang diperkenalkan oleh guru besar kita ni, Ashraf lebih aktif dengan aktiviti luar lah. Bagaimana pula dari pemahiran penulisan gitu atau karangan gitu? Jauh ini belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Sama juga lah. Maksudnya Ashraf lebih kepada fokus kepada teknikal lah. Ada juga dalam proses kita cuba memperbaiki. Adakah kamu kalau dalam tempo sepanjang sekolahan, adakah kamu sentiasa apakah program yang melibatkan khusus komputer mengadakan? Saya percaya Ashraf ni terlibat dalam mengedit semua video-video. Biasanya Ashraf menggunakan software apa untuk edit video? Software yang saya gunakan video Adobe lain saya biasa menggunakan CapCut yang betul. CapCut ni memang satu aplikasi yang sangat popular yang seumur-umur macam Ashraf kan. Dan lagipun dia sangat mudah kan. Boleh dipakai, bagus. Bolehkah Ashraf beri tips pesanan kepada adik-adik Ashraf ni dalam junior reporter? Pesanan saya buat yang setelah saya harap barang boleh buat lebih bagus dari saya sebelum sini boleh pandangkan. Terima kasih Ashraf kerana sudi meluangkan masa bersama saya. InsyaAllah nanti kalau ada peluang lagi, ada rezeki lagi, sedih-sedihlah datang ke sekolah membantu kami untuk melatih atau membimbing adik-adik sekolah dalam bidang. Sekian, terima kasih. Okey. Apa yang tonton puan-puan atau cikgu-cikgu tonton sebentar tadi, ini murid yang ciri-ciri introvert. Sebab saya cuba kasih bandingkan pelajar extrovert dengan introvert. Jadi yang ini dia lebih kepada di belakang layar kamera.
dan lebih kepada teknikal. Ya, dia mengedit semua rakaman-rakaman video yang dilakukan oleh kawan-kawan dia. Oke, seterusnya kita akan tonton dengan satu lagi pelajar saya ini. Sekejap. Adik Siti Nursyafika binti Abdullah. Dia adalah junior reporter yang sangat giat aktif, okay, sepanjang pengajian dia di sekolah ini. Okay. Jadi kita cuba tonton bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi, okay. Apa kabar Syafika? Kabar saya baik. Bagaimana dengan Ustaz? Alhamdulillah kabar baik. Jadi, okay. Bolehkah Syafika memperkenalkan diri dahulu? Boleh. Oke, silakan ya. Nama saya Siti Syafika binti Abdullah. Umur saya tahun ini 12 tahun. Saya lahir di Kota Kinabalu, memang Sunda. Dan sekarang saya bertempat pun di Kota Kinabalu. Bolehkah Syafika berfungsi bersama kami ini sebelum Syafika terlibat dengan junior reporter? Sebelum saya terlibat dengan junior reporter ini, sekarang saya sudah 3 tahun terlibat dengan junior reporter. Sebelum saya terlibat, saya lebih kurang bergaul dan lebih kurang memahami lah. Saya macam terlampau fokus dengan akademik. Tetapi selepas saya sertai junior reporter ini, saya lebih memahami macam percakapan di kalangan orang, saya bertutur, saya lebih kuat bergaul daripada sebelum. Bagaimana pula penglibatan aktiviti sekolah? Kalau penglibatan aktiviti sekolah, saya selalu sertai aktiviti kurikulum seperti sukan dan juga dengan tarian. Nah, Ya, saya berfungsi dengan kami ini. Bagaimana pula setelah atau selepas terlibat dengan junior reporter? Ada perubahan atau tidak? perubahan dari segi Kemahiran menulis, sebab ramai orang-orang atau itu pegawai di luar sana dong amat terpegun dengan cara mengawal setiap kali ada temu buang dan macam mana Syafika menyusun ayat-ayat. Sebab kalau mengikut umur Syafika ni, Syafika masih muda, perawatan Syafika ni seperti orang dewasa. Jadi adakah dengan program junior reporter ini membantu Syafika dalam hasil karangan? program junior reporter ini sangat membantu bagi saya. Sebelum saya sertai ini, saya menulis karangan dalam kelas, jumlah kami contohlah 37. Saya akan di tengah-tengah seperti 20 lebih dalam karangan, tulisan karangan. Selepas saya sertai junior reporter ini, saya dapat top 10 karangan. Pengalaman saya untuk buat skrip semua ni, dulu sebelum saya sertai ini, saya memang ada minat untuk jadi wartawan, jadi berita. Saya selalu tengok di TV tentang junior reporter ni. Selepas saya tahu tentang junior reporter ni, saya sangat gembira dan saya join sekali. Lepas saya join, saya lebih berkemahiran dalam bertutur bahasa dan karangan. Betul, responnya mantap. Jadi untuk menutup kita punya sesi forum tadi, bolehkah Syafika memberi tips atau pesanan kepada adik-adik yang bakal menjadi junior reporter? Bakal jadi junior reporter. Tipsnya, kita kalau mau jadi junior reporter ni, kena ada minat yang sangat kuat. Begitu juga dalam akademik yang lain. Saya bagi pesanan dekat adik-adik yang akan jadi junior reporter pengganti saya. Saya harap kamu dapat terus lebih berkembang, dapat menyertai lagi akademik yang lain, kurikulum, dalam segi apa juga. Saya harap kamu terus berkembang dan berjaya sehingga akhirat nanti. Terima kasih Syafika. Juga karena sudi meluangkan masa bersama kami. Ya, terima kasih. Dan saya ucapkan semoga sukses apa juga bidang yang Syafika akan bakal
ikuti. Terima kasih, Oke, Sir. daripada kami tidak apa-apa. Kita tamatkan kita punya sesi hormat. Sekian dan terima kasih. Ya, sekian. Terima kasih. Oke, apa yang juga tonton sebentar tadi adalah pelajar kami yang memainkan peranan atau aktif sangat di dalam Junior Reporter. Oke, dan dia sentiasa melakukan kerja-kerja impromptu. Oke, maksudnya kerja yang secara tiba-tiba dibagikan tugas kalau ada pegawai-pegawai yang datang ke sekolah kami membuat apa-apa lawatan lah. Oke, dan memang ini murid ini memang kira hebat. Kira hebat juga nih murid nih. So, saya coba mempercepatkan kita punya apa nih? Baik, langkah-langkah mewujudkan program Junior Reporter. Oke, seperti yang kamu lihat nih ialah inilah. Kita mula-mula sekali nih kita kena tetapkan tujuan utama program. Apa tujuan kita menubuhkan ini program? Di mana hala tuju? Kita kena tetap juga hala tuju. Oke. Yang kedua ialah bentuk struktur program. Kita kena bentuk satu EJK. EJK dan semua apa nih? Bentuk struktur program supaya nampak lebih cantik dan tertib. Oke. Dan ketiga ialah pemilihan calon. Pemilihan calon ni kita kena pilih dari segi kita kena teliti lah. Yang penting sekali murid ni kita tengok dong punya dari segi physical body. Itu daripada apa lah? Pertama sekali saya tengok dulu physical body orang. Okay, sedikit. Dan kedua, dong punya keyakinan diri bila berdepan dengan orang. Dong berani bercakap atau tidak. Seperti public speaking. Ini dua benar saja. Okay. Pembentukan pasukan. Okay, di sini pembentukan pasukan seperti yang saya nyatakan sebelum ini kita kena apa? Bagi-bagi tim. Okay, ada yang pergi buat liputan sukan, ada yang buat liputan klub dan persatuan, ada yang buat tim apa unit beruniform. Okay, itu kita kena buat tim masing-masing. Okay, penyediaan latihan. Okay, biasanya saya akan bagi latihan kepada murid-murid. Contohnya public speaking. Okay, membuat karangan penulisan. Okay, biasanya karangan penulisan ini saya akan minta cikgu-cikgu lain, guru bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Okey, kadang-kadang saya minta ustazah-ustazah juga kalau melibatkan bahasa Arab. Okey, sebab saya ini lebih kepada teknikal. Okey. Dari segi perisian, ya, perisian itu saya bantu juga dari segi perisian macam mana nak edit video-video. Tentang perisian ni kalau diberi apa kesempatan lagi untuk siri yang seterusnya, InsyaAllah saya akan berkongsi tentang bagaimana kami cuba edit ini semua ini apalah. Lebih kepada teknikal lah. Sekarang ni kita lebih kepada pewujudan apa dulu. Baik. Penetapan topik dan tugas. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, yang kerja berpasukan. Kerja berpasukan kita kena tetap juga topik dan tugas. Okey. Setiap pasukan, setiap tim, dia orang ada peranan masing-masing. Okey, ada yang buat seperti yang tadi saya cakap tu, sekali lagi saya tegas, ada buat liputan apa sukan dan permainan, ada yang buat liputan apa klub dan persatuan, unit beruniform, dan setiap pasukan ni dong kena pecah lagi. Ada yang buat kerja lapangan sebab ada yang individu ni murid ini tidak suka kerja lapangan sebab kita kena kira faktor kesihatan mereka. Itu yang penting. Bukan semua murid kita ni sehat, bukan. Kita kena peka juga. Kita sebagai guru pembimbing kita kena peka juga. Takut-takut nanti ada murid kita ni, kamu ada asma. Itu payah nanti kalau kita hantar dia punya kerja lapangan tiba-tiba budak tu jatuh pengsan di padang, rupa-rupa budak tu ada asma. Itu kita kena peka juga tu. Kita kena peka juga tu. Okey. Penyediaan kemudahan akses internet. Okey. Ini penting sebab kebanyakannya budak-budak ni yang biasa masuk dalam ini penyediaan akses internet, yang budak itu yang tadi tu lah, yang introvert ni. Dorang ni tidak suka apa bergaul dengan orang lain. Dorang ni dia orang dengan dunia dorang sendiri saja ni. Jadi dorang ni tidak banyak bercerita. Kita bagi dorang artikel, dorang buat, dorang upload.
pergi apa platform. Itu saja. Tidak banyak cerita. Seperti tadi itu cikgu kalau power of introvert lah. Memang betul. Memang betul. Orang yang introvert ni memang kerja keras orang cakap. Ya. Dan juga pengawasan dan penilaian. Okey, kita sebagai guru pembimbing kita kena awasi juga anak-anak murid kita. Tiba-tiba nanti diorang keluar kata-kata yang tidak sedap di telinga kita ni. Atau kadang-kadang tidak sedap di pandangan mata kita bila kita baca artikel. Jadi kita kena apa? Kena tapis semua apa ni? Okey? Baik. Okey. Kalau cikgu-cikgu ada handphone di depan apa tu yang gunakan laptop atau desktop di depan, cikgu boleh scan apa ni ataupun cikgu boleh screenshot saja, boleh apa? Boleh tengok yang link di bawah tu aktiviti-aktiviti junior reporter yang kami telah jalankan. Okey? Jadi ini saya tidak mau banyak cakap, nanti cikgu-cikgu boleh tengok sendiri. Baik, kejayaan junior reporter. Okey. Ini yang seperti yang tadi saya cakap ni, penglibatan murid semakin hari semakin ramai kerana mereka terpengaruh atau tertarik dengan junior reporter. Okey, dorang rasa dorang boleh melahirkan atau dapat menyumbangkan idea-idea bernas mereka. Okey. Kualiti kandungan kebersihan junior ni kita boleh lihat kandungan hasil karya dorang ni pun cantik, okey. Kesan pendidikan dorang pun makin mantap, okey, semua tu. Baik. Program junior ini pun dapat penghargaan daripada pihak luar, okey. Sebab kerana mereka sekolah menjadi terkenal. Bukan setakat di sekitar sini saja, tapi di seluruh peringkat kebangsaan. Kerana mereka ni duta. Cantiknya mereka, cantiknya tata susila akan mencerminkan bagaimana cikgu-cikgu di sekolah ini mendidik mereka. Okey. Cabaran dan cadangan. Okey, inilah cabaran dia lah. Pertama sekali ialah keterbatasan waktu. Okey, murid-murid ni mereka ni bukannya apa ni? Dorang ni bukan selalu 100% fokus saja wartawan. Tidak, dorang pun kena siapkan kerja rumah, dorang pun kena hadir apa ni sekolah agama. Okey. Dorang pun ada keluarga juga untuk apa berkongsi. Okay. Jadi kita kena pandai susun atur dorang punya aktiviti. Yang kedua cabaran dia ialah minat. Bukan semua budak-budak atau murid-murid minat dalam apa ni kewartawanan. Itu salah satu cabaran saya lah. Okey, bimbingan. Okey, bimbingan tu saya selalu membimbing mereka selepas sekolah. Siapa yang berminat untuk belajar boleh datang ke bilik komputer untuk belajar. Okey, akses sumber. Akses saya kena sediakan semua apalah peralatan seperti kamera, video cam, apa lagi? Mikrofon. Semua itu benar-benar peralatan yang apa nih? Teknikal atau semua ni lah untuk kita pergi merekam. Okey. Dan etika. Cabaran etika ni kita kena jagalah disiplin murid-murid ni. Tidak boleh main seberangan saja apa. Pergi jumpa orang kita mereka bertanya tanpa menjaga etika sebab ia akan mencerminkan balik kepada cikgu yang membimbing mereka. Okey, itu kena berhati-hati. Okey. Kesimpulannya ini yang terakhir sudah ni. Okey. Secara keseluruhannya program junior reporter di sekolah rendah tidak hanya memberikan manfaat dalam hal pengembangan kemahiran jurnalis tetapi juga mampu membantu murid untuk menjadi individu yang lebih keyakinan diri, kritis dan terinformasi. Ini adalah pelaburan yang sangat berharga kepada kita cikgu-cikgu dalam pembentukan generasi yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang media dan kemampuan untuk menyumbangkan secara positif dalam masyarakat. Okey cikgu, tuan-tuan dan puan, setakat ini saja pembentangan saya pada hari ini. Semoga apa yang saya kongsi dapat serba sedikit apa ni memberi idea kepada cikgu-cikgu di sana. Okey, sekian dan terima kasih.
Demikianlah perkongsian daripada Cikgu Frenji Abdul Rahman ini yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Semoga perkongsian tersebut menjadi panduan dan pencetus idea kepada rakan-rakan guru untuk kemenjadian murid khususnya. Ribuan terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Cik Frenji bin Abdul Rahman di atas sesi hands-on yang sungguh bermakna sebentar tadi. Baiklah, mohon semua guru mengisi maklum balasan kehadiran melalui link yang telah dikongsikan dalam ruangan chat sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis dan masa akan dimaklumkan. Untuk makluman awal, para peserta sesi perkongsian CDL hands-on pada minggu hadapan bagi siri ke-64 adalah seperti yang berikut, iaitu pembelajaran tanpa sepadan dengan Google Earth oleh Cikgu Nadia Richard dari SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Baiklah, segala maklumat akan dikongsikan melalui WhatsApp dan Telegram rasmi Mita Tabang. Juga jangan lupa untuk mengisi pautan kehadiran yang telah dikongsikan di dalam ruangan chat. Sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar untuk kenang-kenangan dan sebagai bukti kehadiran. Diminta untuk semua on camera dan senyum selama mungkin sehingga selesai. Mohon bantuan Cik Hazwani untuk mengambil gambar. Terima kasih. Okay, para peserta yang mau sertai sesi bergambar boleh buka kamera. Okay, saya ambil muka surat pertama dahulu. Okay, semua senyum. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, page seterusnya. 1, 2, 3. Oh, sebelum tu kita freestyle dulu. Okay, satu kali lagi. 1, 2, 3. Okay, page kedua. Page ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Seterusnya dan batch yang terakhir. Okey. Okey, semua sudah. Terima kasih Cik Azwani. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, dengan ini berakhirlah sudah sesi perkongsian kita pada petang ini. Segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan. Bye semua.